Okey. Bila kita sebut tentang ilmu hadis, kita kena tahu bahawa ilmu hadis ni dia dibina di atas sama'. Apa maksud sama'? Maksudnya dibina atas, macam orang kata, pendengaran langsung. Iaitu kita panggil, senang sebut, dibina atas sanad. Okey, contohnya fulan dini sampaikan berita kepada dini sampaikan berita kepada dini, sampailah ke zaman ulama yang merekodkan hadis tersebut. Kita bawa contoh. Misalnya Nabi SAW bawa suatu hadis. Jadi para sahabat biasanya akan dengar. Jadi para sahabat akan ambil hadis tersebut kepada Nabi SAW. Kita umpamakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meninggal sekitar tahun 57 Hijrah. Dan Abu Hurairah selepas Nabi wafat, dia akan ada ramai student. Dia akan ramai murid. Contohnya Al-Bukhari mengatakan bahawa Abu Hurairah mempunyai lebih daripada 800 murid, dan boleh dikatakan sahabat ni yang paling ramai sekali mempunyai murid-murid. Sebab Abu Hurairah ulama sahabat yang dia banyak macam memberi fatwa, banyak mengajar, jadi dia ramai murid-murid. Jadi Abu Hurairah pun menyampaikan hadis yang diambil daripada Nabi SAW tadi, disampaikan kepada generasi seterusnya. Kita katakan Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in yang meninggal tahun 94 Hijrah. Jadi Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, di riwayat hadis tersebut diambil daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Dan kemudian Sa'id bin Musayyib, masa zaman dia pula, bila dia mengajar pula, dia menyampaikan hadis yang dengar daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW tadi kepada generasi seterusnya. Misalnya kita katakan antara murid dia ialah Az-Zuhri, Ibnu Shihab Az-Zuhri yang meninggal tahun 124 Hijrah. Jadi Az-Zuhri akan menyampaikan hadis yang didengar daripada Sa'id bin al-Musayyib, akan daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW. Dia akan sampai kepada generasi seterusnya. Jadi kita katakan Az-Zuhri sampaikan, dia ada anak-anak murid dia ramai lah. Antaranya misalnya Ma'mar bin Rashid, antaranya Imam Malik. Jadi Az-Zuhri akan sampaikan kepada generasi seterusnya. Sehinggalah mungkin Imam Malik ambil hadis tersebut dan dia rekodkan dalam kitab dia. Jadi riwayat Imam Malik daripada Az-Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, itu yang kita namakan sebagai sanad. Itu yang okey, faham So itu sanad. Jadi bila mana kita nak tahu tentang kesahihan suatu berita, satu khabar yang sampai kepada kita, kita akan tengok kepada sumber dia. Betul tak? Kalau hari ni berita-berita yang kita baca hari ni, sama ada dekat internet ke, surat khabar ke, mana-mana, kita akan tengok juga berita tu sumber dia daripada mana kan. Contohlah orang nak kata berita utusan tak boleh percaya. Sebab contohlah, even kalau Malaysia kini pun suka putar belik misalnya. Jadi kita akan tengok sumber. So kita rasa utusan tak boleh percaya, Malaysia kini pun tak boleh percaya. So bila mana kita baca berita-berita dekat portal-portal tu, kita akan lebih macam hati-hati sikit. Bukan semua kita akan percaya. Jadi begitu juga dengan hadis. Bila mana kita dengar satu hadis, kita nak terima ataupun tidak, kita akan tengok sumber dia. Sumber tersebut itu yang dinamakan sebagai sanad. Kita akan cek siapa yang bawa berita tu, siapa yang bawa berita tu. Dan masya-Allah, tak ada agama dalam dunia ni yang begitu teliti nak menjaga dia punya sumber keaslian agama ni, melainkan agama Islam sahaja. Bahkan Ibn Hazm, dia sebut agama Kristian, nak kata dia punya terputusnya sanad, dia punya sumber dia tu dengan orang sebelum dia mencecah 300 tahun. Antara 300 tahun tu kita tak tahu siapa yang, adakah berita tersebut dah diubah, dah direka, dah diseleweng. Tapi dalam Islam, satu-satunya agama yang ada dia punya disiplin yang nak menjaga hadis-hadis Nabi SAW daripada Nabi SAW sampai ke hari ini. Sebab itulah even some orientalis, saya tak tahu nak sebut nama dia, pelik sikit, macam Margolius apa macam tu, dia pernah sebut bahawa sepatutnya orang Islam hari ini berbangga, bergembira dengan ilmu hadis yang ada pada kalangan kita. Sebab diorang nak cuba tikam Islam dengan pelbagai sudut, sama ada sanad ataupun matan, tak berjaya. Nak tikam sanad, ulama hadis jawab. Nak tikam matan, ada ulama jawab. Sebab diorang hanya tengok dari segi surface, dari segi apa? Atas saja. Dia tengok macam
ini bercanggah dengan ni, dia terus kata tengok hadis bercanggah antara ni dengan ni, maka kita tak boleh pakai hadis. Hadis ni tak betul. Dia tengok apa-apa yang dia rasa macam dia tak tahu, jadi dia akan cuba nak tikam, tapi ulama Islam semua dah jawab. Jadi kita ada satu disiplin yang kita patutnya berbangga, yang mana kita boleh jaga hadis Nabi SAW. So ulama hadis bukan dia akan check. Okey, contoh tadi kita bawa daripada Imam Malik, daripada Zuhri. Siapa Zuhri? Adakah dia ulama yang boleh dipercayai ataupun tidak? Kemudian Zuhri dia ambil hadis tersebut daripada Sa'id bin Musayyib. Siapa Sa'id bin Musayyib? Dia tabi'in yang dikenali, boleh dipercayai ataupun tidak? Jadi ulama dia akan check satu-satu sanad. Jadi bila mana semua mencapai syarat dia yang insya-Allah kita akan discuss hari ini, maka barulah satu-satu hadis tersebut boleh dikategorikan sebagai sahih. Itu antara yang utama. Dan sanad ni sangat pentinglah, yang memang kita kena belajar. Sebab saya tahu bila berbicara tentang sanad hadis, tak ramai orang yang suka. Dan ramai orang akan rasa bosan. Mungkin ramai orang dia akan rasa macam pening kepala, sebab dia akan bermain dengan ramai nama. Banyak nama orang yang kita mungkin tak kenal. Siapa ni? Jadi sebab tu dalam bidang hadis dia ada banyak cabang yang dah disusun, dah dibahagikan ulama supaya mempermudahkan proses kita untuk nak belajar tentang periwayatan hadis ni. Okey. So hadis ni kalau kita tengok even dalam perbahasan sanad, kenapa ulama sangat menitik beratkan? First sekali macam kita dah sebut tadi bahawa dia yang memindahkan hadis Nabi kepada kita. Dan sanad ni seperti mana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal tahun 161 Hijrah. Dia kata as-sanadu silahul mu'min. Sesungguhnya sanad hadis ni adalah senjata bagi orang mukmin. Kalau tanpa senjata, fa bi ayyi syai'in yuqatil. Dia kata tanpa senjata macam mana kita nak berperang? Berperang maksudnya berhujah. Jadi ulama dulu bila mana seseorang tu bagi tahu satu hadis tanpa sanad, dia akan tolak. Macam contohnya Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah yang meninggal tahun 198 Hijrah, dia belajar hadis daripada Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri tadi yang kita sebut. Pernah satu ketika dia diminta supaya Az-Zuhri sebut hadis tanpa sanad. Sebab ulama dulu bila dia nak sebut hadis, dia akan cakap aku dengar hadis daripada fulan, baru disampaikan hadis. Jadi bila nak setiap kali nak sebut hadis nak kena sebut sanad, jadi kadang-kadang rasa macam panjang kan. Jadi Sufyan bin Uyainah dia pernah minta bahawa cuba kamu tak payah sebut sanad tu lah, sebut matanya. Jadi Az-Zuhri kata sanad ni adalah umpama tangga. Tangga, kalau kita nak naik tingkat atas, kita kena pakai tangga. Tanpa tangga, macam mana kita nak naik atas? Zaman dulu tak ada lift kan? Kalau zaman sekarang lift ada, kita boleh jawab. Tapi tak. Okey. Sebab tu sanad ni sangat penting. Ada satu kisah yang berlaku zaman ulama dululah. Ni saya minta maaf lah kalau ada sebut nama-nama ulama yang mungkin semua tak pernah dengar, tapi ini nama-nama yang besar dalam bidang hadis. Yang mana kalau kita dulu nak belajar, kalau kita nak belajar fiqh Imam Syafi'i, kita mesti dengar nama Imam Nawawi kan, kita dengar Imam Al-Ghazali, kita dengar nama Imam As-Subki. Jadi dalam bidang hadis pun dia ada dia punya kuda-kuda perang, imam dia, yang mana kita kena biasakan untuk selalu dengar. Contohnya ada satu kisah yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad saya rasa semua kenal kan, yang pelopor mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijrah. Satu hari dia dengan rakan seguru dia, Imam Yahya bin Ma'in yang meninggal tahun 233 Hijrah. Dua-dua ni adalah imam hadis yang besar. Tapi dia pada masa sama dia adalah rakan seguru yang selalu merantau bersama, pergi kelas sama-sama. Jadi satu ketika dia orang berdua ni pergi ke masjid dan solatlah. Ibnu Ma'in masa tu tengah solat. Dia ada beza antara dua karakter Ibnu Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal. Ibnu Ma'in ni karakter dia lebih straightforward, lebih direct, lebih macam orang kata tegas. Berbanding Imam Ahmad dia lebih cool, lebih lembut lah. Jadi ketika Yahya bin Ma'in tengah salat, dia tengah dengar ada ceramah kat masjid. Ketika tu pun banyak penceramah yang kita kata macam panglipu lara lah, yang dia suka bercerita je, tapi tak ada basic agama pun. Jadi dia tengah cerita tu dia bawa satu hadis
Dia kata haddatsana Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal. Aku mendengar hadis ni daripada Yahya bin Ma'in, daripada Ahmad bin Hanbal. Haddatsana fulan an fulan an fulan. Lepas tu dia kata Nabi SAW kata, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang kata la ilaha illallah, Allah akan menciptakan daripada kalimah la ilaha illallah tersebut 70,000 ekor burung. Dan daripada setiap kepala burung tersebut akan ada 70 paruh. Dan daripada setiap paruh tersebut akan ada 70,000 lidah. Daripada setiap lidah tersebut akan mengucapkan istighfar kepada orang yang cakap tadi la ilaha illallah tersebut dengan 70,000 bahasa. Nampak dia bagi hadis palsu lah tu. Jadi Yahya bin Ma'in yang tengah solat, dia rasa tak konsentrate. Dia rasa macam, dia ni petik nama aku je sesuka hati. Dia tak tahu, dia tak kenal pun Ibn Ma'in. Jadi Ibn Ma'in pun habiskan solat dia cepat-cepat. Lepas tu dia terus pergi dekat syekh tersebut, tukang cerita tersebut. Dia pun cakap, wahai ustaz, dia kata, ini aku Yahya bin Ma'in, yang ni Ahmad bin Hanbal, tapi kami tak pernah dengar pun hadis tersebut sebelum ni. Bila pula kami sampaikan hadis ni kat kamu? Jadi dia kata, dia biasalah orang-orang kadang-kadang penceramah, ustaz-ustaz yang macam ni sekarang berwujud dengan benda tu, dia akan ada perasaan ego. Bila mana Ibn Ma'in tegur di depan-depan macam tu, dia tak boleh terima, dia nak menang juga. Jadi dia kata, aku selama ni aku pernah dengar ada orang cakap kat aku Yahya bin Ma'in ni sebenarnya seorang yang bodoh. Hari ini baru aku confirm memang dia seorang yang bodoh. Dia terus marah balik Ibn Ma'in. Jadi Ibn Ma'in kata, apasal pula? Dia kata, sebab kau ingat dalam dunia ni ada seorang je ke nama Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal? Aku jumpa 17 orang yang nama Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal kat dunia ni. Dia nak backup balik dia punya. Padahal dia pendusta, dia seorang pendusta hadis. Jadi bila Yahya bin Ma'in dengar pun macam tu, dia pun tepuk dahi dan dia kata, "Jom kita balik lah." Sebab nak buat macam mana, orang dah tahap bebal macam tu kan. Dia kata nak berargue pun tak ada guna juga. Jadi kita boleh, sebab tu perawi-perawi hadis yang ada sikap-sikap macam ni, yang ni yang akan kita check dalam sanad-sanad tu. Kita akan check, nanti kita akan discuss tentang syarat-syarat hadis-hadis yang diterima. Kita akan pergi kepada tentang ciri-ciri perawi tersebut.